Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruman Haris. Ini Fokus minggu depan dan seperti yang tertera dalam nama rancangan ini, kita akan memberikan fokus kepada apa yang kita jangka akan menjadi berita yang akan mendominasi tajuk-tajuk akhbar dan juga berita di televisyen sepanjang minggu depan. Dan hari Khamis lepas, kerajaan mengumumkan bahawa pemberian vaksin COVID-19 iaitu vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech akan diluluskan sebenarnya untuk diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Sebelum ini, usia yang paling muda yang diberikan adalah sehingga 12 tahun. Akhirnya kerajaan luluskan untuk diberikan kepada kanak-kanak semuda 5 tahun. Ini kita jangka akan menjadi fokus minggu depan. Masih lagi belum terdapat banyak perincian berkenaan dengan bagaimana pemberian akan diberikan kepada golongan umur ini. Tapi Kementerian Pendidikan akan memperincikan pendekatan pemberian vaksin ini kepada golongan 5 hingga 11 tahun. Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Razzie Jidin, berkata pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat. Pada Khamis, kerajaan meluluskan pemberian vaksin Comirnaty keluaran Pfizer kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Seperti mana dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan bahawa pendekatan yang digunakan untuk murid-murid sekolah 5 ke 11 ini akan sama atau lebih kurang sama dengan pendekatan untuk murid sebelum ini. Jadi perkara ini akan dibincangkan oleh KKM dengan pihak kami. KKM akan biasanya akan panggil pihak KKM akan panggil Kementerian Pendidikan untuk duduk bersama melihat bagaimanakah kita sama-sama dapat bekerjasama memastikan vaksinasi untuk yang berumur 5 ke 11 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. KKM sebelum ini berkata, kanak-kanak 5 hingga 11 tahun akan diberi vaksin yang mempunyai kekuatan lebih rendah berbanding orang dewasa. Baik, saya sekarang disertai oleh Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Prof, apa yang kita tahu berkenaan dengan kesan atau kesan sampingan ataupun apa lagi yang lain kita tahu berkenaan dengan medical effects berkenaan dengan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer ini kepada golongan ini, kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun? Baik. Begini Lokman, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini bukan salah satu perkara yang baru ya. Kalau kita lihat dah banyak negara telah melaksanakan vaksinasi pada kanak-kanak ini, dimulai dengan Cuba walaupun dia tidak menggunakan vaksin daripada Pfizer, tetapi lepas itu ada beberapa negara lain seperti Chile, Kemboja, UAE dan juga Emirat dan juga China juga China telah melaksanakan vaksinasi kepada kanak-kanak ini. Dan sebetulnya kalau mengikut data-data kajian yang sedia ada pada masa sekarang baik dari WHO dan beberapa negara ianya menunjukkan satu kesan yang baik tidak ada menunjukkan kesan yang negatif, ianya menunjukkan kesan yang baik. Cuma dos pemberian itu yang perlu diperhalusi lagi. Dos pemberian tu biasanya dia lebih rendahlah berbanding dengan dos untuk orang dewasa ataupun orang yang umurnya lebih tinggi. Kerana pemberian suatu vaksin itu, dos pemberian vaksin itu biasanya bergantung kepada tahap umur, Lokman. Ya, itu sudah pun disahkan oleh Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawa dos yang akan diberikan itu kurang sedikitlah berkurangan berbanding dos yang kita sering berikan vaksin Pfizer kepada golongan dewasa. Tetapi seperti yang Prof sebut sebentar tadi, kita lihat banyak negara sudah pun meluluskan pemberian vaksin ini kepada kanak-kanak seawal usia 5 tahun di serata dunia. Mereka sudah luluskan jauh lebih awal. Jadi mengapa terdapat sedikit delay di peringkat Malaysia untuk kita mula memberikan kelulusan ini? Begini Lokman, kalau dilihat kalau secara peribadi pandangan saya kita ini adalah agak sedikit terlewat walau bagaimanapun mungkin pihak Kementerian Kesihatan maupun pihak Majlis Keselamatan Negara ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab dia mempunyai sebabnya yang tertentu Tetapi kalau dilihat dengan persekitaran yang ada pada masa sekarang ini dengan variant of concern varian-varian baru, kita ada varian Delta, kita ada varian Omicron yang sedang mengganas sekarang pada masa sekarang ini Jadi ianya bagi secara peribadi saya setuju ianya sudah agak lewat
dan pemakluman tentang pemberian vaksin ini di awal tahun juga sedikit sebanyak sebenarnya telah memberi tekanan kepada golongan penjaga atau ibu bapa, di mana dalam masa yang sama di awal tahun mereka turut juga terkesan dengan aktiviti-aktiviti kerja ataupun tugasan-tugasan kerja yang sudah bermula dan dalam masa yang sama mereka juga perlu memikirkan tentang aktiviti ataupun proses vaksinasi. Jadi saya minta supaya agar pihak kementerian dapat melihat perkara ini dan seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, memikirkan sebaik mungkin langkah atau satu perancangan yang lebih strategik bagaimana untuk memberikan vaksin ini tanpa memberi tekanan memberi tekanan atau bebanan kepada ibu bapa terutamanya di awal tahun 2022 ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin sebelum ini mengatakan bahawa pendekatan yang serupa akan digunakan, iaitu pendekatan yang kita gunakan untuk memberikan vaksin kepada remaja ataupun kanak-kanak berusia 12 tahun akan diguna pakai juga untuk mereka berusia 5 hingga 11 tahun kerana pendekatan itu dilihat sebagai bersesuaian. Adakah Prof setuju dengan langkah ini? Adakah ada satu langkah yang lain mungkin kita boleh ambil kalau kita bandingkan dengan mereka berusia 12 tahun dan 5 hingga 11 tahun? Adakah cara kita perlu berikan vaksin itu berbeza atau bagaimana? Baik, begini. Saya sebenarnya tidak nampak ada bentuk halangan atau kekangan sekiranya kita ataupun pihak kementerian maupun Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Kesihatan melaksanakan proses ataupun prosedur yang hampir sama. Tetapi kita perlu menambah baik sebab ini bukannya merupakan salah satu proses vaksinasi biasa kepada golongan-golongan remaja maupun dewasa. Ini melibatkan golongan kanak-kanak Jadi kalau boleh saya ingin mencadangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan maupun pihak Kementerian Kesihatan untuk bertindak dengan lebih proaktif, iaitu mungkin PPV atau pusat pemberian vaksin itu diletakkan di sekolah-sekolah tertentu supayanya sekolah itu menjadi tempat di mana pelajar-pelajar itu mendapatkan vaksin. Jadi ibu bapa tidak perlu lagi keluar pergi ke tempat pemberian vaksin di lain daripada kawasan sekolah. Itu antara beberapa perkara yang perlu diberi perhatian Dan yang mungkin memberi sedikit cabaran untuk di masa akan datang ialah dari segi pemberian vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 11 hingga 5 hingga 11 tahun ini ialah antara sekolah-sekolah bandar dan luar bandar yang melibatkan kanak-kanak istimewa dan kanak-kanak normal. Ini juga perlu diberi perhatian sebaik mungkin sebab saya cukup yakin prosedur dan protokolnya mungkin agak sedikit berbeza-beza. Selain daripada itu, pihak kementerian juga boleh meletakkan target atau sasaran. Sebagai contoh, di akhir pertengahan 2022 ini kita ingin mencapai 50% ataupun melebihi 50% daripada proses vaksinasi kanak-kanak. Yang paling penting, guru-guru yang berada di sekolah itu juga perlu diberi perhatian kerana guru-guru ini bukannya individu yang mahir atau terlatih dalam bidang kesihatan, tetapi mereka adalah individu yang rapat dengan anak-anak pelajar, anak-anak kita semua. Adakah pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ini, Prof, dijangka mungkin akan memperlahankan sedikit gerak kita sekarang untuk memberikan vaksin dos ketiga, booster dose kepada keseluruhan rakyat secara umumnya? Baik, sudah pasti Lokman, sudah pasti. Ianya memang sedikit sebanyak akan turut memberi kesan atau impak sebab kita faham bahawa perjuangan kita dalam menentang COVID-19 ini bukan hanya baru bermula tetapi sudah 2 tahun. Jadi barisan hadapan kita, frontliner, petugas-petugas kesihatan kita sudah tentunya amat terkesan dan kita sekarang ini tidak juga menjadikan alasan bahawa suntikan vaksin untuk kanak-kanak ini memperlahankan, tetapi kita perlu duduk semeja dan merancang sebaik mungkin beberapa pelan bagaimana untuk kita mencapai setiap objektif yang ingin kita laksanakan. Sebagai contoh, kalau kita ingin laksanakan proses vaksinasi ini, sebagai saya katakan tadi, kita perlu duduk dan lihat
target kumpulan kita, kumpulan sasaran kita, di mana lokalitinya, bagaimana untuk kita supaya dapat mengurangkan semua rintangan-rintangan atau risiko ini bagi memudahkan proses itu antara perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesihatan Prof, tanpa mengabaikan SOP-SOP yang sepatutnya. Prof, Ya, Lokman. sudah tentu kita tidak mahu perlu memilih, tapi realitinya mungkin kapasiti pemberian vaksin masih lagi terhad. Dari segi PPV, mungkin kaki tangan yang kita perlu ambil kira juga penat lelah mereka sepanjang setahun lebih yang lepas. Jadi kita ada limitasi itu. Dan jika kita perlu dan tiada pilihan, kita perlu memilih untuk memberikan prioriti kepada golongan mana untuk divaksin. Adakah secara saintifiknya lebih munasabah untuk kita beri prioriti kepada golongan 5 hingga 11 tahun kerana mereka masih lagi belum dapat vaksin langsung berbanding dengan dos ketiga di mana kebanyakan orang sudah ada sekurang-kurangnya 2 dos dan mereka hanya mahu mendapatkan dos ketiga. Jika kita perlu pilih berdasarkan kapasiti yang terhad, adakah wajar dari segi saintifiknya kita dahulukan 5 hingga 11 tahun dulu? Ya, Lokman. Secara ringkas saya jawab ya, kerana itulah yang sepatutnya kita laksanakan mungkin 5 atau 6 bulan terdahulu sebelum pada hari ini, sebelum pada kementerian membenarkan pada hari ini, sepatutnya itu yang kita laksanakan terlebih dahulu. Itu yang sering saya kemukakan bahawa vaksinasi kanak-kanak jangan kita lupa kerana aktiviti ataupun kanak-kanak ini dari segi kognitifnya, dari segi pergaulan, mereka masih lagi tidak faham tentang SOP dan sebagainya. Jadi vaksinasilah merupakan salah satu cara bagaimana untuk kita mengurangkan keterukan atau severity sekiranya berlaku jangkitan dalam golongan ini. Lokman. Baik, terima kasih Prof. Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Kita berhenti seketika, tapi sebelah sini kita mendapatkan kemas kini dari Johor di mana kerja-kerja pembersihan dan sebagainya masih lagi belum selesai dan malah ada kawasan yang dikatakan masih lagi dinaiki air di sana. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.